Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak kali juga kita nampak contoh macam belanjawan ataupun bajet. Bajet untuk satu gerak kerja program dalam bentuk format Word macam ni. So kelemahan dia kalau dalam bentuk format Word macam ni adalah korang bila ada number tu kan, contoh macam ni kan. Ni aku besarkan sikit, jangan besarkan sikit. Okey, dia susun cantik dah dalam table. Cumanya bila melibatkan pengiraan ataupun number macam ni, contohnya kalau katakan di sini kita tambah kepada dua hala RM40 contoh dia. So sepatutnya kalau dua hala RM40, kita akan dapat 80 lah. Tapi kalau korang perasan, manually kita terpaksa ubah lah. Kalau sini 80, maksudnya kat sini pun kena berubah lah kan. 210 contoh dia. So ini adalah perkara biasa yang berlaku kalau kita gunakan Word. Maksudnya dia prone to error ataupun kalau kita nak buat calculation pun kita kena sediakan calculator lah. Okay, so case macam ini kita boleh baiki. Okay, kita boleh baiki dengan menggunakan Excel. Okay, Excel ni kalau kita nampak strength dia, okay, kita lihat Excel, dia adalah dia mampu untuk kita generate formula. Contoh macam pengiraan tadi, dia akan berlaku secara automatik. Contohnya macam okay, so kita buat kat sini, saya buat daripada start lah. Okay, kategori quantity harga seunit, dan kita ada jumlah. So let's say kat sini kita ada apa tadi, tol contoh adalah kuantiti dia let's say dua hala. Okay, dua hala yang mana setiap hala tu adalah RM25. So jumlah korang akan dapat berapa kat situ. Okay, jumlah korang dapat berapa. So by right dia adalah 50, RM50. Okay, boleh RM50. Tapi dia tak buat lagi kan. So nak mudah, kita buat di sini. Nampak di sini atas ni ada formula. Zoom kejap. Sini ada formula ataupun function. Okay, function kat sini. So kita boleh kira kuantiti dengan harga seunit ni dengan membuat calculation. So saya zoom dulu. Type sama dengan, then sama dengan ni maksudnya dia akan buat formula lah. Okay, kita akan kuantiti ni, klik pada sel quantity, and then letak darab. Darab dia guna asterisk. Tu. Okay. Then darab dengan sel mana? Di sini. So dia akan berubah dia punya, okay, dia akan berubah dia punya nombor di sini. Nampak? Dia akan berubah nombor di sini. Sebabnya sel yang ini F berapa ni, dia merujuk kepada hasil darab 2 dan 25. Okay, so kalau katakan harga seunit ni berubah 30 katakan, so dia akan automatically berubah di sini. Okay, nampak tu, itu guna dia formula. So kalau katakan kita punya pengiraan bertambah, contohnya zoom sekejap. Okay, contohnya penginapan. Okay, quantity mungkin kita perlukan let's say 3 hari. Harga seunit 180. Jadi macam nak buat? Saya ulang balik.
Macam mana nak buat? Kita pergi kepada sel di sini F5 ni, dan manually kita boleh buat sama dengan okey, di sini zoom kejap. Sel yang ini korang darab dengan darab sel yang kedua ni dan tekan enter. Sorry. Okey, so korang akan dapat dia punya harga penginapan untuk 3 hari. Okey, harga penginapan untuk 3 hari. Nampak? Okey. Dan kita mungkin tambah lagi contohnya allowance makan contohnya. Okey, allowance makan untuk berapa hari? Untuk 3 hari. 3 hari harga seunit mungkin RM60. Okey, kalau proses yang sama korang boleh klik di sini dan copy dia lah. So korang akan dapat 180. Okey, 180. So let's say jumlah program. So jumlah program cost program. So katakan program A ni, program A, katakanlah program A. Program A dia melibatkan tol, penginapan, allowance makan, dan mungkin kita tambah lagi lah allowance perjalanan contohnya. Okey, allowance perjalanan. So kita akan dapat allowance perjalanan 2 hari lah, pergi dan balik contoh dia lah. Dan dalam perjalanan harga subunit mungkin 60, saya tak pasti masing-masing. So yang ni pasal dia proses yang sama iaitu darab, korang akan dapat macam ni. Okey, so dapat. So macam nak tambahkan dua ni, nak tambahkan 3 item ni, korang boleh gunakan auto sum. Okey, highlight di sini dan klik pada auto sum. Ini auto sum. Plug. Dan korang akan dapat dia punya cost program tersebut. Program A contoh dia. Program A. So yang ni pun korang boleh pindahkan dia kepada somewhere. Mungkin kat sini. Okey. So dapat macam tu. Dapat. Okey, so katakan korang buat satu lagi program namanya program B. Program B. Kat sini mungkin korang melibatkan tiket penerbangan. Sorry. Ni semua benda yang sama. Okey, semua benda yang sama. Kita cuma tol ni tak adalah sebab korang guna flight. Contoh dia tiket penerbangan. Okey, perbatuan tol, perbatuan. Oh sorry, kat sini mungkin kita boleh insert satu lagi iaitu perbantuan mileage. Mungkin perbantuan ni korang ada 300 travel, 300 ataupun 500 ataupun 350 perjalanan jauh. Harga seunit mungkin 0.65, then korang akan dapat ni. So cost ni hasilnya korang kena auto sum dia balik lah. Sum ni sebenarnya kalau korang nak buat manually, sum ni sebenarnya adalah delete dia adalah nombor yang ini. Sikit nombor yang ini korang tambah dengan nombor yang ini, tambah nombor yang ini, tambah
Sekejap. Okey. Tambah nombor yang ini dan tambah lagi nombor yang seterusnya. Itu sebenarnya auto sum. Kalau korang tak nak buat tambah panjang-panjang macam ni, sekejap. Okey, kalau tambah manual, dia tambah panjang macam ni. Dia sel F4 tambah. So panjanglah prosesnya. Kalau kau ada 100, takkanlah kau nak buat tambah 100 kali. So nak bagi dia mudah, korang buat auto sum. Klik here di sini dan klik auto sum. Okey. So then ini korang boleh cut dia. Cut dan pindah ke sini lah. Paste. Mana paste? Paste lah. Okey. So kau boleh buat macam tu lah. Sebab kelebihan dia, contohnya macam kita silap sini letak harga subunit. Mungkin okey, silap. Kita sebenarnya rate dia adalah 60 sen. Tekan enter, kau akan nampak perubahan di sini dan nampak perubahan di sini. Automatically, tak payah gunakan calculator. Jadi tak payah gunakan calculator. Okey, contoh kat sini tiket penerbangan kan. Tiket penerbangan pergi balik sehala 150. Oh, sekarang dah mahal. Sempena PKP, harga tiket sekarang sudah mahal. Okey, contoh dia lah. Kalau kena letak berapa juga. Lepas tu penginapan, let's say korang nak menginap 4 hari program tersebut. Okey, dan allowance makan kena 4 hari jugalah. Dan allowance perjalanan bla 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 120. Dan korang kena buat auto sum dia lah. Auto sum up, cut, control X, control V. See? Nampak tak cara tu? Okey. So contoh sekarang ni kau tak perlu nak type pun RM, okey? Korang tak perlu nak type pun RM. Sebab dalam Excel ni kau jangan type RM. Kalau korang type RM, mana tadi? Ni contoh. Korang type RM kan, nanti dia tak boleh nak kira. Contohnya korang type RM kat sini. Oh, boleh. Oh, dia dah dapat. Okey. Kalau nak mudah kat sini, korang boleh buat format. Kan? Taklah perlu kau type RM setiap satunya. Korang just highlight bahagian ini. Kau nak display RM kan. Okey, kau pergi kepada right click, format cell. Sekejap ya. Right click, format cell. Oh, sorry. Highlight, right click, format cell. Zoom sekejap. Okey, dia ada kat situ. Format cell. So dalam format cell ni korang ada currency, and then korang buat simbol di sini. Simbol ni tertakluk kepada korang punya version lah. Simbol ni. Kalau yang latest, most likely dia dah ada secara ni, dia dah memang dah well defined RM kat sini. Okey. And then nanti dia akan jadi RM lah. Okey, RM. So mana-mana nombor yang ada yang kita select tadi, dia tukar jadi RM. Okey. Cuma dia macam tak berapa cantik lah sebab ada RM setiap satunya kan. Tapi benda tu boleh dibuat. Okey, boleh dibuat. Kalau korang nak adjust balik dia punya RM ni, nak disable RM, boleh saja. Highlight dan right click. Macam biasa kita pergi kepada format cell. Zoom kejap. Format cell. Klik pada format cell. Dan korang letak none lah. None ni maksudnya korang tak akan letak format lah. Korang nak letak
Russian, Kazakhstan ataupun Bitcoin ke boleh. Tapi kalau none, dia akan disable. So dia tak clutter sangat lah. Okay, dia tak clutter sangat. Okay, so kat sini mungkin korang boleh adjust supaya letaklah RM kat sini. Okay, untuk memudahkan dia. Nanti korang ingat apa? Orang ingat apa? Rupiah, Indonesian Rupee. Letak RM. Okay, cost program. Di sini pun boleh RM. Okay, then adjust lah accordingly RM. Okay, so kita ada beberapa program. Kita ada program A, kita ada program B, dan sama juga korang boleh display dia punya cost besar, cost jumlah besar kat mana-mana pun. Okay, so let's say kau nak letak jumlah besar kat sini. Oops, sorry. Kau nak letak jumlah besar di sini. So sama juga macam tadi, korang boleh klik di sini dan klik auto sum. Sama je. Auto sum. Auto sum ni magic lah, magic function. Alamak, tak magic lah juga. Okay, entah. Okay, dan korang boleh boldkan dia. Ini adalah bold. Contoh dia lah, korang nak boldkan dia, sini boleh bold. Highlight dulu sel tersebut dan klik bold. Nampak sini? Kita ada bold. Kalau nak boldkan semua pun boleh. Kau highlight je lah. Okay, so nampak macam tu kaedah dia lebih kurang. So kalau korang nak nampakkan sel ni, korang boleh lah highlight dia, then set dia punya borders. Okay, nampak? Highlight. Okay, dan set borders. Sini borders. Okay, borders. Kalau border yang kelabu ni, garis yang kelabu ni, kalau korang nampak garis yang kelabu macam ni, bila korang print, dia tak keluar dalam cetakan lah. Sebab ini cuma macam garis panduan je lah, garis yang memandu. Okay, bukannya garis yang appear. So kalau korang rajin nak adjust accordingly, buat macam ni lah. Aku sebenarnya tak prefer kalau macam Excel ni kau duk merge, lepas tu kau create macam merge ni kan. Okay, bila kau merge ni mungkin macam ni, kau nak merge ni kan, boleh je, tapi macam aku tak gemar sangat. Pasal let's say kau nak pindahkan ke tempat lain, contohnya macam Word, dia akan bersepah balik. Ataupun bila kau nak pindahkan dalam Google Sheet, dia ada mungkin slide issue. So korang maintain macam ni. Just kalau rajin nak buat border, just highlight dan create border lah. So dia ada outside border, contohnya macam ni, outside border. Korang boleh gunakan juga as outside border. So dia tak akan ada garisan pada setiap satu sel tu lah. So outside border, dia akan outside ni lah. Tak nampak tak nampak. Kita ambil yang tebal sikit. Contoh macam thick outside border. Thick ni tebal. So something like that. Korang boleh adjust untuk dapatkan outside border saja. Macam tu. Okay. So nanti kalau katakan ni pun nak bold, just klik pada bold ataupun Ctrl B. Korang nampak bold dia lah. So itu contoh penggunaan formula yang simple, yang ringkas. Okay, yang ringkas. Kalau nak advance lagi macam pivot, macam mana nak buat graph,
InsyaAllah kita jumpa nantilah, insyaAllah. So yang itu untuk tutorial yang kemudian lah, insyaAllah. Ini korang dah ada ni kan, korang boleh sort of print. Kalau korang nak print, file print. So nanti korang akan nampak display yang lebih kurang macam ni lah. Nampak? So border ni korang adjust lah, no problem. Border ni korang adjust, no problem. Adjust accordingly. Okay. Contohnya kau nak buat border macam ni pun boleh. Okay. Dan boleh je lah print preview. Print preview, mana print tadi? Print. Okay, dia akan lebih kurang macam tu. So sebenarnya ni korang boleh letak tajuk lah atas ni, perbelanjaan program A dan B. Okey, perbelanjaan okey, boleh buat macam tu. Dan sebenarnya kalau korang nak pastikan dia print dalam kertas yang betul, dia ada dotted line kat atas ni, kat line, dotted line pada garis ni. So itu menunjukkan sempadan untuk dia print lah. Dan kalau dia di dalam border ni, maksudnya dia berada dalam kertas ataupun saiz kertas yang betul. Dan sebenarnya benda ni korang boleh copy, highlight dan copy, dan korang boleh pindahkan kepada Word document. Ctrl V. Okey. So korang boleh pindahkan dalam bentuk Word. Copy dia dan pindahkan dalam bentuk Word. Cumanya obviously bila korang dah pindah ke dalam bentuk Word, dia tak akan berlaku secara automatik lah pengiraan tadi. Sebab pengiraan tu berlaku pada Excel. So korang buat pengiraan pada Excel dan copy, masukkan ke dalam Word. Dan kemudian kalau ada berlaku perubahan, korang buat dalam Excel lah ya. Dan kemudian copy je lah. Copy, paste, masuk dalam Word. Sebab dengan adanya Excel formula ni kan, korang boleh lebih mudah untuk membuat calculation lah. Kalau tak, korang kena buka calculator lah. Calculator. Ni, korang kena pindah screen. Okey, 120 darab 4 sama dengan, dan value ni korang pindah kepada Word, dan itu akan menyebabkan inilah leceh lah kan, dan proses dia mungkin tedious. So kalau korang suka tutorial ni, share so that mungkin orang lain pun boleh dapat manfaat dia, so that orang lain pun taklah terkial-kial nak tekan calculator, nak buat bajet macam ni. Okey, kadang-kadang kita ada program yang mungkin banyak, bukan setakat A, B, tapi A, B, C, D sampai Z. So bila kita buat calculation, duk tekan calculator dah petang-petang tu, mungkin dah penat, dan itu boleh menyebabkan silap kira. Jadi moga-moga Excel ini boleh menjadi panduan, tutorial ini boleh jadi panduan macam mana kita nak memudahkan dokumen bajet kita supaya lebih mudah kita manage dan senang untuk kita kira. Okey, kalau ada apa-apa soalan ataupun cadangan ataupun nak tambah tutorial seterusnya, mohon subscribe dan masukkan komen anda di dalam komen box. Terima kasih. Assalamualaikum.